Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk anda-anda yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Mi? Doa saya anda sihat petang-petang ini. Saudara Rozin Wahab, saudara Razak Khan, saudara Mengkai Pakcik. Saudara kita juga saudara Syukur Jamil, terima kasih hadir. Puan Rokiah Cak. Saudara Izzuddin hadir dari Pulau Pinang, cuaca hujan, berhati-hati saudara. Jebat Pembela, itu juga saudara Hafiq Zik, selamat petang saudara. Saudara Suraya, saudara Sanuri, saudara Ghazali Harun, saudara Nabil Fitri, saudara Ajai, serta teman-teman yang lain yang berkesempatan bersama dengan saya petang ini saudara. Sanuri, saudara Munir, saudara Puan Umi, RSZNS. Saya yakin anda saat ini yang dah bekerja tu mungkin dah habis bekerja lah ya saudara. Masa rehat, mungkin masa minum petang dengan keluarga, ataupun dalam perjalanan pulang daripada menjalankan tugas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sentiasa mendapat keberkatan redha ilahi. Saudara Nordin Abdul Rahman, terima kasih sekuntum mawar merah pada saya. MJ Sugih, saudara Jono, saudara. Saya melihat, merasakan bahawa hari ini hari pertama kita bekerja dan jam 5 petang kita pun usai. Tetapi waktu rehat-rehat begini mungkin ada yang membuat kerja lebih masa. Mungkin ada kerja-kerja yang belum selesai lagi. Puan Mariah Muhammad, saudara Raja Kamal Raja Bazian, apa khabar aku? Saudara Roy Putra, saudara Ian Francis, saudara Nurali, Puan Faridah Saman. Jadi dalam keadaan sekarang ini, bila kita berehat, tentulah anda sedang menikmati juadah. Setengah tu kita beli daripada kedai, daripada gerai, goreng pisang, kuih-kuih koci dan sebagainya. Ataupun isteri yang tercinta menyediakan jamuan untuk kita sambil kita makan. Bersyukurlah saudara. Kadang-kadang saya merasakan kita harus bersyukur sebab kita tidak seperti mana warga di Gaza. Bagaimana sehingga saat ini masuk hari yang ke-9 saudara. Warga Gaza air pun dah tak ada, terputus air, terputus bekalan elektrik, makanan tak ada, malahan ubat-ubatan tak ada. Tubuh badan mereka dirondok oleh senjata-senjata bom oleh tentera Zionis. Tapi kita di sini aman bahagia. Jadi seharusnya kita bersyukur atas apa yang kita miliki, saudara. Kadang-kadang bila saya menatap berita-berita daripada Gaza, saudara, sayu hati. Dan melihat anak-anak kecil yang tak berdosa dipukul, saudara Madam K, dan terpaksa tubuh badan mereka menerima serangan, ledakan bom dan sebagainya. Kita berdoalah semoga bumi Palestin segeralah damai. Tapi sekurang-kurangnya pada kita ya saudara Buan Robidin, kita di sini segala-galanya tentram, aman, masih boleh minum petang jam 5 petang, kita boleh makan bersama keluarga, anak-anak balik di rumah, ada yang tengah tidur, ada yang main-main, ada yang main bola. Tapi warga di Gaza sedih saudara. Saya menatap, bayangkanlah kalau itu berlaku pada kita. Dan korban hari ini sudah pun ribuan. Yang cedera juga puluhan ribu saudara. Rumah-rumah dah tak ada. Mereka diusir dari tanah air mereka sendiri. Di sinilah saya mengajak teman-teman, Madam K, untuk saudara bin Haji Arsyad, saya mengajak kita bersyukur pada Allah SWT atas kedamaian yang tercipta di bumi kita ini, saudara. Dan kita harus juga melihat bagaimana dunia yang terjebak dalam kancah peperangan, warga mereka tidak lagi tentram kehidupan mereka. Diburu ketakutan, diburu kecemasan. Bagi saya, maut menjengah di pintu. Macam sekarang di Gaza tu, bila-bila masa saja maut akan menjengah mereka kerana bekalan air dah tak ada. Apa yang mereka lakukan, terpaksa kuik pergi dan gunakan air yang kotor, yang tidak terawat di tengah-tengah padang pasir, saudara. Saya bila melihat laporan tersebut, terasa hati saya, Cik Bu, terima kasih
masih lagi sayang, menghantar kiriman jantung hati pada saya. Saya merasakan kita harus bersyukur. Sebab itu saban malam saya mengajak teman-teman, saban hari saya mengajak teman-teman sambil kita merenung ataupun menoleh sejarah silam kita, kita juga harus melihat ke hadapan. Apakah anak-anak kita, apakah untung nasib anak cucu kita? Bagaimanakah mereka akan melayani kehidupan yang akan mereka lalui? Kita tak tahu, mungkin kita dah tak ada nanti, saudara. Kalau melihat perkembangan dunia ini, agak menggerunkan. Benar, bumi kita ni bumi merdeka. Tapi kalau kita tak jaga dengan baik, saudara. Saudara Kip, kalau kita tidak memelihara kedamaian, kita tidak menyantuni keharmonian, pelbagai kaum yang hidup tinggal di bumi ini. Dan kalau kita membiarkan pula pendatang asing datang, berkumpul negara kita, meraih kekayaan, dan kita cuma sekadar penonton. Ini yang selalu saya lontarkan pandangan, saudara. Apa khabar saudara Abdul Ghaffar Ibrahim? Moga sihat. Saudara Azmi Omar daripada Mindep. Lain tak ada. Matlamat saya adalah pertama-tama sekali saya menyeru teman-teman bersyukur atas apa yang kita ada dan pertahankan. Pertahankan kedamaian, pertahankan keharmonian, pertahankan kemakmuran yang kita miliki. Bumi kita ni bumi subur, saudara, anugerah ilahi. Sedangkan mereka macam mana, lihatlah di Palestin, tanah air mereka dirampok, dirampas oleh rejim, dan mereka menjadi pengemis di negeri sendiri. Bukan lagi pengemis, saudara, lebih hina daripada binatang, disembelih hidup-hidup, anak-anak yang tak berdosa. Saya tadi, waktu pagi tadi, saya menatap, dan tanpa saya sedari, berlenangan air mata saya. Saya melihat bagaimana kekejaman sama manusia yang tidak langsung memikirkan seorang kemanusiaan. Tidak ada perasaan. Begitulah apabila nafsu mereka. Mereka mahu merasakan bumi itu milik mereka. Mereka lupa bahawa ajar dan maut itu di tangan ilahi, saudara. Jadi saudara Nordin Abdul Rahman, terima kasih. Sebab itu kita berdoalah sahur agar dijauhkan daripada sebarang sengketa. Dan berdoalah kita sebagai bumi Al-Aqsa tu dapat terpelihara balik. Dapat, sebab dulu bumi Palestin ni cantik, saudara, indah dengan bangunan-bangunannya. Memang cantik, tapi akhirnya hilang. Ini kerana kalau kita kufur iman, ya Nani, kalau kita tidak bersyukur. Saya bukan nak memadankan muka warga Palestin, tapi kadang-kadang terfikir juga saya bahawa Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT boleh dikatakan kesemuanya datang daripada bumi Anbiya Palestin. Yang tidak datang, tidak lahir dari kawasan Palestin adalah Nabi Allah Adam yang hadir daripada syurga, serta Nabi Muhammad SAW lahir di bumi Mekah. Lain semua daripada Palestin. Palestina lah katanya, saudara. Dan mungkin rakyatnya tak pernah bersyukur. Kerana Allah SWT mengatakan setiap kali bila kamu bersyukur, Saudara Nordin, aku akan tambahkan lagi kebahagiaan. Jadi saya haraplah, kalau saudara Yas, dia kata, kalau harap-harap janganlah kita membiarkan orang dari luar macam parti yang datang. Mereka boleh berniaga. Sepatutnya kita warga harus ada empati. Mesti ada keprihatinan kita untuk memelihara bumi kita ini, memelihara tanah air kita ini. Kepada penjawat-penjawat awam yang diberi amanah dan tanggungjawab untuk menguatkuasakan undang-undang, laksanakan tugas dengan baik. Jangan izinkan kerana wang 1,000-2,000 punya pasal, maka negara kita boleh tergadai satu ketika nanti. Apa jadi kalau mereka yang datang itu, mereka bersikap sebagaimana orang Yahudi? Ini mungkin boleh berlaku kalau mereka dah ramai. Lihatlah sendiri apa yang ada dalam media sosial, dalam video-video, klip-klip video. Ini kawasan kami punya. Sana itu dekat Shilayang itu Rohingya punya. Jangan kacau. Seolah mereka sudah mula mau bersikap beraja di mata, bersultan di hati. Di sinilah saya mengharapkan teman-teman yang bertugas di pelbagai jabatan penguatkuasaan, laksanakanlah tugas sebaik mungkin, saudara. Saya ngeri, saudara, bila kita ambillah apa yang berlaku di bumi Gaza, di Palestin itu sebagai pengajaran kepada kita, saudara. Saudara Ramli Karim, apa khabar, saudara? Semoga sihat warga Keluang. Sebab kita sekarang ni dah cukup damai. Jadi janganlah dengan kedamaian ini kerana politik kita berbalah sama kita. Bila kita berbalah, orang akan ambil kesempatan. Kita alpa. Ataupun kerana bila sebab politik yang hau biru, ekonomi kita merudum,
Dalam waktu yang sama, orang luar kita lupa, kita lepas pandang. Sebab kita sibuk untuk menyelenggarakan diri dan keluarga kita. Itu keadaannya, saudara, yang saya harapkan. Lain tak ada, saya bukan nak mengadu domba, tidak. Tetapi sekarang untuk memberi kesedaran pada warga kita. Peliharalah bumi ini. Jadikanlah apa yang berlaku di bumi Palestin itu sebagai satu peringatan dan tauladan yang wajar kita jauhkan ia berlaku di bumi kita ini. Kita aman. Di Palestin tu keturunannya sama je orang Palestin, Arab juga saudara. Tapi mereka tidak mampu untuk menyantun kedamaian. Kita di sini, bumi bertuah ini, kita ada pelbagai kaum saudara. Melayu pun ada, Melayu Jawa, ada Banjar, ada Bugis, ada Aceh, pelbagai saudara. Tapi kadang-kadang kita berbalah. Begitu juga, ada juga masyarakat dari keturunan bukan Melayu, daripada Cina, daripada India. Mereka juga mau hidup tenang. Tapi kenapa harus kita kocakkan ketenangan ini? Ini yang saya harapkanlah, Saudara Nordin Abdul Rahman. Saya mengharapkan, jadikanlah ini sebagai tauladan kita. Petang-petang begini membebel pula saya. Saudara Nani, orang Myanmar pula bakal jadi. Saya tidak mau menyebut mana-mana, saudara. Kita ada lihat sendiri apa berlaku di Langkawi, saudara. Akhirnya satu perkampungan itu tak boleh nak masuk. Dikawal oleh mereka. Sedangkan kita mempunyai ketumbukan, kita mempunyai kekuatan, usir ajalah. Kalau mereka buat onar, tangkap je lah sepatutnya. Jangan kita, ada waktunya kita boleh baik, saudara. Orang kata buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Itu selalu dipesankan. Ada masanya, saudara. Kita, toleransi kita ada hadnya lah. Jangan sampai bila kita menunduk, maka kepala kita dipijak. Jangan sampai kita berbahasa dengan baik, mulut kita dikunci. Itu keadaannya. Terima kasih TG. Dia kata, salam TG Perpaduan Madani. Dia kata, cantik cap. Ni cap ni pemberian, saudara. Baik, saudara. Lalut pula saya sendiri ni. Bukan pasal apa, saya lihat gambar tadi tu, saya tersentuh hati perasaan saya. Tengok anak-anak kecil yang tak berdosa, menangis, saudara. Saudara Maranom nak usir macam mana? Ada Incredible Hulk yang jaga. Itu masalahnya, saudara. Kalau saya, biarlah kita tidak punya kuasa. Kalau saya punya kuasa, saya dah usir dah. Terpulanglah pada pemimpin. Mereka harus ingat, jika berlaku pada sesuatu pada negara ini, mereka lah yang harus memikul dosanya. Kita sudah ada pengalaman silam, saudara. Bagaimana indahnya empire Melayu Islam Melaka yang begitu hebat. Seantero dunia. Pelayar-pelayar datang berdagang daripada Eropah, daripada Arab, daripada Cina, seantero dunia tertumpu ke pelabuhan Melaka. Begitu hebat. Akhirnya empire kita hancur musnah hanya kerana adanya Mamat Mandaliar dan si Kitul yang memecahkan rahsia kekuatan kita kepada Soldado Perengi, Alfonso de Albuquerque. Akhirnya kita ditawan secara hampir 500 tahun. Hinggalah lahirnya, sebab itu saya jangan marah saudara. Hingga lahirnya usaha yang dilakukan, perdamaian warga bangsa Melayu disatukan di bawah Panji UMNO dan kita menuntut kemerdekaan. Saudara, jadi kita dah ada kemerdekaan. Kenapa tidak kita ikutlah? Berterima kasihlah pada parti yang memerdekakan. Kalau tidak, kalau kita bayangkanlah kalau kita dijajah. Dapur ibu Portugis, betul saudara. Saya melihat benda ini, saya relate. Apa yang berlaku di Andalusia, tempohnya lebih kurang 5-6 tahun saja. Begitu juga bagaimana hancurnya empire Khalifah Islam, utamanya di bumi Turki, di Egypt dan sebagainya. Saya haraplah, saudara Nani, berharap sangatlah agar pemerintah ambil berat tentang warga asing ni. Betul, saudara. Cik Bu, terima kasih. Yang menawan kita baru ada 11 juta penduduk, saudara. Betul. Tapi kalau kita sama-sama kita berbalah. Sebab itu saya selalu berpesan. Teman-teman yang hadir dalam live saya ini, gunakanlah bahasa yang baik. Jangan bergaduh, saya kata. Tak ada apa pengertian pun. Kita mencoret sesuatu yang menyakiti hati orang. Akhirnya hati kita yang terbakar, hati mereka juga terbakar. Dan kita tidak menyantuni kehidupan yang sepatutnya. Kita berpegang pada prinsip, saudara. Kena ingat, kita mesti pegang pada prinsip bahawa sama umat Islam itu adalah bersaudara.
Allah SWT mengingatkan kita, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, jangan kamu berbalah dan tidak bertegur sapa 3 malam. Kalau kamu 3 malam kamu tidak bertegur sapa sama sahabat, jiran ataupun sama umat Islam, kamu tidak mencium bau syurga. Itu pun masih lagi tak sedar diri, tak tahulah saya. Jadi saudara Rabudin Paserat, sebab itu saya mengharaplah agar kita sama-samalah memelihara kemerdekaan yang kita warisi. Kita tak berjuang saya untuk kemerdekaan. Kita tidak seperti di Indonesia terpaksa mengurus babu runcing. Kita mencapai kemerdekaan dengan perundingan. Begitulah Tomah Dinahnya kita. Kita tidak berperang di hutan belantara, tapi berapa ramai warga kita yang terkorban angkara daripada gorila-gorila komunis. Termasuklah saya. Allahyarham atuk saya pun menjadi mangsa pembunuhan yang paling kejam. Jadi semua ini harus menimbul kesedaran pada kita, saudara. Baik, saudara. Meleleng-leleng saya. Petang ini saya nak bercerita tentang sahabat saya, saudara Osman Hapsyam. Ini bukan pasal apa, saudara. Kerana saya melihat apabila tersiar berita perkahwinan dan juga pernikahan sahabat saya, saudara Sabri Yunus, bersama dengan Angelina Tan. Kedua-dua mereka ini popular dalam siri sitcom. Sitcom ni komedi, drama komedi dihasilkan garapan sahabat saya, saudara Osman Hapsyam. Jangan lupa saya, sitcom Pimai-Pimai Tang Tu itu adalah terbitan syarikat Pro Film. Jadi kalau teman-teman nak tahu, mungkin adik-adik kita yang lahir selepas zaman Pimai-Pimai Tang Tu, mereka lupa. Tapi boleh layari dalam ini, boleh Google lah saudara, tengok masih ada lagi drama-drama tersebut yang tersiar. Memang mencuit hati, ya saudara. Gambaran, saya setuju dan saya agak terkesima dengan kemampuan saudara Osman Hapsyam ni. Dia mampu menggarap. Yang skripnya ditulis oleh sahabat kita, saudara Hatta Azad Khan. Iaitu kisah tu mudah saja. Kisah warga bangsa kita berhijrah dari kampung datang ke kota raya di Kuala Lumpur. Dan saya dapat gambaran seolah-olah apa yang digambarkan macam berlaku di Pantai Dalam, saudara. Adanya rumah pangsa, Taman Seri Wangi. Kenapa disebut Seri Wangi? Kerana berhampiran dengan kawasan perumahan tersebut. Di situlah letaknya kolam kumbahan. Jadi semerbaklah wangi kampung itu. Jadi saudara Osman Hapsyam mau melonjakkan protesnya. Tak sepatutnya lah kolam kumbahan itu diletakkan berhampiran dengan kawasan perumahan. Dan banyaklah cerita-cerita yang digarap, bercerita lepas satu. Cara beliau menyindir masyarakat. Sesuatu lagi yang agak saya menghormati sahabat saya, saudara Osman Hapsyam ni, dia mampu melahirkan ramai bakat-bakat. Selain daripada melalui filem-filem iklan. Dia dulu terkenal, Pro Film dulu terkenal sebagai penerbit filem-filem iklan. Jangan lupa saudara, beribu-ribu lemon. Kadang-kadang iklan-iklan yang karya cipta oleh saudara Osman ni kekal dalam ingatan kita. Malahan perkataan-perkataan itu menjadi sebutan. Beribu-ribu lemon. Menggambarkan baiknya produk itu. Itu gambarannya saudara. Dan jangan lupa, saudara Osman Hapsyam juga menerbitkan dan juga mengarahkan filem Adik Manja. Mungkin orang tak tahu. Filem Adik Manja ini, saudara Osman Hapsyam berjaya melahirkan bakat-bakat baru dalam dunia lakonan yang tak ada latar belakang. Tak ada. Dia bukan seorang bintang filem. Contohnya, saudara Dharma Aminul Rashid. Dia ipoh, bukanlah pelakon hebat pun, tapi melalui filem Adik Manja dipadankan dengan Noh Kumarasari. Memanglah Noh adalah anak seni, anak filem, saudara. Allahyarham bapanya, Allahyarhamah ibunya, abang Esromaino dan Kak Umi Kalsum. Itu memang anak seni, tapi macam Dharma. Tak ada latar belakang sebagai orang filem. Begitu dengan Shasha. Jangan lupa saudara. Kemudian siapa lagi? Lancaster. Jangan lupa Lancaster, apa ke nama dia tu? Itu adalah antara artis-artis yang akhirnya menonjol sebagai bintang filem yang mampu dilahirkan oleh sahabat kita, saudara Osman Hapsyam. Itu saya katakan dia bukan kaleng-kaleng lah saudara, sebagai seorang pengarah filem yang begitu hebat. Begitu juga
apabila dia menerbitkan, menghasilkan siri Pimai-Pimai Tang Tu. Cerita mudah. Tapi itulah drama yang ditunggu-tunggu pada jam 9 malam melalui TV3. Jangan lupa saya, pelakon-pelakon yang dilahirkan, sahabat saya Sabri Yunus yang terkenal dengan Wan Ismail Golok dengan bahasanya ala-ala Kelantan sikit saya. Dan dia tidak merubah. Ya boleh bahasa Kelantan, okey, gunakan dialog Kelantan. Kemudian Saudara Zamir itu powder saya. Lakonan itu bersahaja. Dan powder Saudara Zamir bukanlah bintang filem dulu saya. Macam saudara ini Imuda. Dia dulu adalah sebagai pelukis di Dewan Bahasa. Bukan seorang artis. Tapi mampu digarapkan, akhirnya Imuda mampu menjadi seorang pelawak yang hebat. Banyak show-show yang dilahirkan. Begitu juga Puan Khatijah Tan, saudara. Yang melakonkan watak Mak Usu. Tapi yang lebih, bagi saya, lebih membuatkan saya menghormati saudara Osman Hafsyam ini apabila warga bukan Melayu pun mampu dijadikan sebagai bintang filem ataupun sebagai artis. Macam saudara Satya yang melakonkan watak sebagai Ravi. Sudah tukar lah? Sudah tukar kah? Asyik tukar aja. Jadi dia mewujudkan watak itu hidup, saudara. Begitu juga saudara Mak Derih. Saya lupa nama Mak Derih siapa kan. Dengan Pak Usu. Dan jangan lupa saudara, anak seni juga seorang lagi tu, anak sahabat saya Allahyarham Musa Al-Bakri. Itu isteri kepada M. Nasir sekarang. Lupa dah nama dah tua ni saudara. Jadi begitulah. Awalnya siri tersebut itu tidak popular saudara. Pimai-Pimai Tang Tu awalnya tidaklah begitu popular. Tapi digarap saban hari dengan kritikan-kritikan dan coretan sahabat kita saudara Atta Hazat Khan sebagai penulis skripnya. Dan banyak cerita saudara, macam-macam cerita macam mana dia ni kononnya anak saudara pada Tuan Peguam, semua. Jadi dia menggambarkan bagaimana masyarakat kita. Kalau orang biasa-biasa tu saudara buat tak tahu je. Tapi setelah diketahui kononnya Budin ni bakal mewarisi harta yang banyak berjuta, terus mengaku ada anak lah. Ini anak-anak Pak Uda ni, anak anda. Masa bergaduh lah mereka. Tapi cerita itu hidup saudara. Tak lama, dalam 28 minit, 25 minit saja, sebab di intervalnya ataupun di tengah-tengah lakonan itu ada iklan. Tapi begitu popular. Sehingga kan apabila kesan daripada filem CD drama Pimai-Pimai Tang Tu saudara, apabila saja tersiar berita mengatakan saudara Sabri Yunus berkahwin dengan Angelitan, dan orang dapat membayangkan bagaimana karakter saudara Sabri Yunus melakonkan watak sebagai Wan Ismail Golok, cuba untuk menghambat cinta daripada Lucy, nama wataknya Lucy, lakonan Angelitan. Dan apabila mereka berkahwin, orang dapat menggambarkan walaupun dua-dua dah tua dah saudara. Angelitan janda, Sabri Yunus duda. Walaupun begitu, tapi bagi mereka yang biasa menonton siri sitkom Pimai-Pimai Tang Tu, mereka merasakan dua-dua watak ini masih hidup, masih muda. Itu keadaannya. Ya saudara Kamotai, Datin Marlia Musa. Sebab dia nama dia sama-sama dengan Melissa. Melissa tu anak pada Kak Mariani. Datin Marlia Musa. Itu isteri kepada Datuk M. Nasir. Masa saya di RTM kerja part-time dulu, sambilan berlakon dengan Allahyarham Pak Abang Musa Al-Bakri. Isteri dia juga pun apa nama, lupa dah. Dia juga ada kerja di RTM, bahagian drama radio. Dan satu perkara lagi yang saya seronok kerana kebanyakan pelakon yang dilahirkan oleh saudara Osman Hafsyam adalah pelakon-pelakon baru dan mereka bukan berlatar belakangkan sebagai anak seni. Seni adalah daripada Dewan Bahasa, Imuda daripada Dewan Bahasa, Sabri Yunus daripada Dewan Bahasa, Mak Derih pun juga daripada Dewan Bahasa, saudara. Tetapi dia mampu mengangkat mereka ini untuk menjadi artis. Begitu juga bila menerbitkan filem Adik Manja. Masih terbayang kita macam mana lakonan Dharma. Jangan lupa saudara, filem Adik Manja, duduk dalam kereta tu mundur ke belakang, berbum. Ceritanya perebutan tentang seorang bayi kecil yang dilahirkan tak tahu siapa bapaknya. Itu ceritanya, banyaklah orang mengatakan filem itu
adaptasi daripada cerita daripada filem Hong Kong. Bagi saya tak kisahlah adaptasi Hong Kong ke Hollywood ke Bollywood ke, tak ada masalah, asalkan bagaimana saudara Osman Hafsyam mampu melahirkan sebuah filem yang begitu terkesan. Begitu juga saudara, jangan lupa dia melahirkan filem Mechanic, juga mengekalkan Susan Lancaster tu, filem Mechanic saudara. Dan Azmil, bukan Azmil lah, akhirnya jadi bintang filem yang hebat. Walaupun akhirnya sejak akhir itu Azmil mengambil pilih membuat keputusan untuk lebih kepada agama saudara. Jaka Linglong dia kata sekarang ni sitcom JKK betul ada, tapi tidak mencengkam sebagaimana sitcom Pimai Tang Tu. Jadi orang bertanya lah dia kenapa. Sebab banyak sekarang ni akhirnya selepas saja perkahwinan antara Sabri Yunus dan Angeli Tan, ramai orang mengharapkan supaya saudara Osman Hafsyam kembalilah untuk menghasilkan drama sitcom yang penuh dengan sindiran. Kita tertunggu-tunggu penghasilan buah tangan daripada Osman Hafsyam. Saudara Mensharif, orang biru pun orang Malaysia juga. Itu kata Susan Lancaster. Tidak kira lah darah putih ke darah ni, orang biru pun orang Malaysia juga. Itu cara beliau menyindir saudara. Saudara Azlin Abdullah, bayi kecil sekarang dah berapa umurnya saya tak tahulah saudara. Filem Adik Manja tu tak tahu tahun berapa saya. Begitu juga filem Mechanic. Cara dia menyindir tu bagaimana Warden polis trafik tu, dia pelangkat nak letak saman, angkat-angkat, tercabut wiper. Udah. Dan watak dia gunakan Warden itu dengan misai. Kerana waktu itu popular dengan Tok Misai saudara. Mak Over pun kelakar juga, betul saudara. Mak Over ini dengan logat Terengganu-nya. dan Mak Over hadir dengan lagu Hindustan. Lain tak ada. Retinya saudara Osman Hafsyam menghimpun kepelbagaian budaya yang menjadi saudara Nani dia kata suara Musa Al-Bakri suara yang special lelaki. Itu memang betul saudara. Abang Allahyarham Musa Al-Bakri memang saya menghormatinya. Abang Allahyarham Musa Al-Bakri, Osman Jalani, Aziz Singa, ini semua-semua pelakon-pelakon drama radio yang hidup daripada Singapura saudara. Rizana Cik Ani, Kajang dah gelap nak hujan lah tu. Saudara Azlin Abdullah, Sarjan Misai dah meninggal lah. Saya pernah menulis dulu. Saya pernah menulis kisah Sarjan Misai yang bila dia saja bertugas di mengawal lalu lintas di Kuala Lumpur, trafik berjalan, tak ada masalah, tak ada traffic jam. Itu kehebatan Tok Misai. Dan beliau anaknya seorang peguam. Alhamdulillah anak Tok Misai ni seingat saya saudara Kamsah apa nama, seorang peguam saudara. Saudara Mensharim, orang biru pun orang Malaysia juga. Itu kata-kata dialog daripada Susan Lancaster dalam filem Mechanic. Dapur Ibu Musa Al-Bakri, ayah Marlia Musa. Betul. Saudara Rizana Cik Ani 1980 filem Adik Manja, masa tu dia kata Rizana masih darjah 1. Saya sudah pun melayari kehidupan dengan dunia artis. Jadi bila ada wartawan bertanya dengan Osman Hafsyam, kenapa beliau tidak mau menggarap lagi? Dia kata sekarang ni nak menghasilkan macam sitcom Pimai Tang Tu tu, dia kata mungkin suasana sekarang dah berbeza, bukan macam dulu saudara. Jadi tapi bagaimanapun perlu dilihat juga. Kalau ada kemungkinan, kalau ada kelapangan, saya amat mengharapkan agar sahabat saya, saudara Osman Hafsyam kembalilah untuk menghasilkan karya-karya filem, karya-karya drama sitcom. Sebab kita rindukan saudara. Saya tidak mengatakan bahawa pengarah hari ini tak sebaik Osman Hafsyam, tetapi bagi saya kreatifnya Osman Hafsyam. Kalau dulu tahun 60-an kita kaya dengan filem-filem yang digarap oleh Allahyarham Abang P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee kaya sebab semua dialog-dialog yang ada dalam filemnya masih sekarang ini kita ingat lagi. Malahan cucu saya pun, saya bukan anak, cucu saya sendiri pun tertawa, terkeheh-keheh melihat lakonan sindiran melalui filem oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Begitu juga kalau kita lihat sitcom Pimai Tang Tu. Cerita Pimai Tang Tu, sebab Azad Khan ni orang Pulau Pinang. Pimai Tang Tu itu dialog biasa orang Pulau Pinang.
Mereka tak ada lain lah. Duk pimai-pimai tang tu juga. Duk cakap kata Penang lah, cerita pasal Paris lah, cerita pasal England lah. Pimai-pimai duk tang tu juga. Jadi itu dijadikan tajuk sitkom Pimai-pimai tang tu. Tetapi bila digarap dengan Penangnya itu Budin lah. Saudara muda. Kononnya bahasa dari Pulau Pinang. Kena What is my golok dari Kelantan. Ceritanya macam mana. Orang Kelantannya gedebenya. Sikit-sikit aku sikit. Itu bahasa-bahasa yang digunakan. Dan saya melihat budaya-budaya itulah timbul. Sebagaimana kita mendengar drama radio Fajar di Bumi Permata. Jangan lupa saya, kalau kita dapatlah kita dengar balik, dimain balik siri drama radio Fajar di Bumi Permata. Lakonan Allahyarham Pak Chat saya. Macam begitu juga dengan Kak Enon Arifin. Allahyarhamah Kak Enon. Dan masih kekal dalam ingatan kita kisah-kisah yang digarap adalah kisah semasa. Saudara Kamotai, orang sekarang telinga nipis hati tisu. Tak macam orang dulu mengambil sindaran sebagai teguran membina. Betul. Saudara Osman Habsyam, begitu juga filem macam drama radio, Fajar di Bumi Permata, juga Kebun Pak Awang, itu mampu untuk media, media itu mampu untuk membentuk masyarakat. Masyarakat yang bekerjasama, masyarakat yang sedar. Lebih-lebih Ahmadi Hassan, saudara, itu Pak Cat, Jaka Linglung, betul. Pak Cat juga, Ahmadi Hassan lah juga penyanyi, saudara. Dan melalui drama radio, kita dengar je, saudara. Berlakon drama radio, saudara, lebih susah daripada berlakon drama ataupun filem yang ada lakonan nampak. Sebab ini suara saja. Tapi cukup dengan suara saja kita dapat menggambarkan bagaimana kehidupan warga yang tinggal di perkampungan Felda dengan macam-macam corak kehidupannya, macam-macam cerita, macam-macam isu yang dikupas oleh penerbit dan pelakonnya. Begitulah hebatnya, saudara. Berartinya peranan media. Tapi media hari ini kebanyakannya lain tak ada, saudara. Maki hamun. Jadilah walaun utit dan sebagainya. Bukan untuk membina masyarakat. Saya rindukan kalau dapat teman-teman saya yang bermain dalam media sosial ini, saudara, mereka menjadikan media ini untuk paling tidak pun, bukan nak mengajar lah, menyedarkan masyarakat pentingnya kehidupan kita, hidup kita bersatu padu dalam sebuah negara yang cukup makmur, saudara. Saya terus terang saya katakan, saya alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Saya dapat kesempatan, kaki anak kampung yang dulu jadi merawai, jadi nelayan, yang ikut mak menyembah pokok getah pagi-pagi. Kaki itulah mampu sampai ke seantero dunia. Boleh katakan di semua negara alhamdulillah dapat saya jaki. Itu bagi saya bukan kerana saya, kerana anugerah ilahi. Dan saya dapat melihat, saudara, saya dapat melihat, betul terang saya katakan, tidak ada mana-mana negara sehebat negara Malaysia. Walaupun negara itu kaya raya ke, kena hebatnya dengan saintisnya dan sebagainya. Kalau saudara sebut tentang Ukraine, saya dah sampai ke Ukraine. Kalau saudara sebut tentang Kazakhstan, saya dah berada di Kazakhstan. Kalau saudara bercakap tentang hebatnya Moskova ataupun Moskow, Saint Petersburg yang melancarkan roket naik ke bulan semua, pun saya dah sampai. Tapi saya melihat kehidupan bukan macam mana negara kita. Bersyukurlah kita, saudara. Begitu juga kota raya yang hebat. London, Paris, Frankfurt. Sampai, saudara. Bukan tak sampai. Anak nelayan ini, saudara, mampu melihat bagaimana kehidupan di kota raya London. Tak sehebat negara kita. Saudara kalau pergi ke London, nak minum teh tarik waktu malam, minta maaf. Kedai makan tutup jam 11 malam. Kita di sini 3 pagi boleh cari nasi lemak. Boleh cari teh tarik. Saudara Kamota, tak tahulah tiba-tiba drama beralih arah mengangkat cerita orang kaya dengan orang have-have. Menyampah. Betul cerita Kamota. Drama hari ini lain, tak ada. Ceritanya cerita orang kaya. Itu saja. Dan orang kaya bercinta. Bercinta kahwin lebih. Kemudian beramuk. Anak tidak menghormati bapa. Anak tidak menghormati ibu. Apakah itu nak digarap satu kehidupan warga bangsa kita masa akan datang? Mendidik warganya supaya bersikap sedemikian. Kenapa tidak digarap kisah-kisah anak-anak yang baik-baik? Ini lain tak ada, betul. Saudara cikgu dia kata tak sehebat Teluk Senangin. Betul.
Pantai lah saudara. Kalau saudara pergilah apa macam ke Los Angeles, pergi ke Hawaii, saudara. Bila sampai ke Honolulu, teringin juga nak tengok hebatnya pantai. Tapi tak sehebat pantai Teluk Senangin. Waima, pantai Teluk Batik pun tak sama saudara. Saya pergi ke Florence saudara. Saya pergi ke tengok orang kata pergi apa ini, apa ke nama tempat tu, dekat Switzerland tu saudara. Tak ada, tak sehebat kita. Malahan kadang-kadang ada waktunya takut nak turun waktu siang kerana waktu musim salji. Pergi Venice saudara. Musim salji beku airnya. Kita di sini sungai kita mengalir dengan hebat macam Seri Melaka. 24 jam tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita tak bersyukur. Kita lihat sendiri. Betul, angin kencang, berlaku monsun. Tapi tak sehebat taifun yang melanda Taiwan, taifun yang melanda negara China, taifun yang melanda negara-negara Jepun. Saya cakap terang, memanglah kita di sini kadang-kadang kita suka nak pergi makan makanan China, makanan Jepun saudara. Sedaplah. Sushi, sashimi. Saudara, jauh lebih murah sashimi di sini. Saya tahu untuk makan mi saudara. Apa dia panggil? Kalau mi tu dia panggil apa dah? Semangkuk mi di tepi jalan di Kota Raya Tokyo. Harganya RM35 wang Malaysia, saudara. RM35. Kita makan satu mangkuk mi dalam restoran yang berhawa dingin, di Sushi King ke saudara, cuma harganya RM11. Jauh saudara. Nak tunjuk saudara kitanya konon-konon hebatlah menjadi orang mak saleh, orang yang ada. Bukan kaleng-kaleng. Stick di sini sama juga dengan stick di The Strand di London saudara. Kalau ikut mata wang kita lah, sebab satu stick, satu pinggan stick, daging itu saudara di Strand 35 pound. Kita di sini satu pinggan stick dekat Victoria ataupun dekat mana-mana lah saudara, dekat The Sheep ke, baru RM45, RM70. Tapi di sana 35 pound kali 6, 180 saudara. Ini cerita benar. Okey, kita bercakap soal roti canai. Kita bercakap soal makan nasi biryani. Saudara pergilah ke Peshawar. Makanlah mahal dan tidak macam sekarang ni boleh buka 24 jam. Saya pergi mana-mana teh tarik 24 jam, nasi kandar, nalar ke saudara. Itulah gambarannya. Sebab itu saya mengatakan, saudara cikgu dia kata kita makan kat Pak Mat Western. Pak Mat Western di mana saudara? Kena Pak Mat Western lagi murah. Saudara nani, bapap adalah di luar sana. Mana ada teh tarik betul saudara. Nak dapat teh tarik ada dekat kedai Mawar. Ataupun kedai, saya sebut kedai Pak Jaafar, itu di Sale Place. Itu kedai Satay House. Dekat dengan nama tempat tu, dekat-dekat dengan Victoria, ini, Edgeware Road. Saudara. Memang ni pub, tapi pub pun saudara tutup pukul 11. Pukul 11 malam last call ni. Saya hadir, bukan saya tak pergi. Saya pergi Chinatown, di Piccadilly. Tepat pukul 11 malam, dia akan bunyi loceng. Deng, last call. Saudara sayulah, dia kata, Musang King, grade 1. RM70. Tapi saya pergilah ke China. Saya pergilah ke Jepun. Saudara, kalau saudara pergi ke Jepun, pergi ke Tokyo, saudara mintalah sebutir buah manggis. Buah manggis, saudara. Saya geleng kepala. Tapi memanglah dia potong dengan pisau cantik. Buah manggis tu, nampak dia putih, isi dia mengiurkan. Letak atas piring, saudara. Macam aiskrim jadinya. Tahu apa? RM30 sebutir buah manggis di Kota Raya Tokyo. Kalau pergi ke kawasan lain memang tak ada lah saudara. Begitu juga kalau saudara pergilah nak makan konon-kononnya, makan Chinese restaurant. Sama ada di Beijing, ataupun di Bihai, ataupun di Shanghai, ataupun dekat Guangzhou. Kalau saudara masuk restoran seafood, makanan laut saudara, seekor ikan RM100 lebih saudara. Itu keadaannya. Saudara Mayang Cio dia kata sushi kat Jepun sedap dan murah dari Malaysia. Tak ada saudara Mayang. Tak ada.
lebih mahal. Kalau ikut duit mereka memanglah murah, tapi bila dilaku tukaran wang kita lebih mahal, mayang. Saya ingat lagi, bukan saya tak ingat. Kerana saya berkesempatan pergi ke Tokyo membuat liputan sukan C dulu. Waktu jadi wartawan, dan waktu saya nak pergi ke Washington DC, di Amerika, kita tidak melalui ikut London, lalu daripada Kuala Lumpur pergi ke Narita, singgah di Narita, berhenti dulu 1 hari 2 hari transit, kemudian baru pergi ke Honolulu. Honolulu itu saudara di Hawaii. Memang tempat itu cantik, itu tidak nafikan, kerana mereka menjaga alam mereka dengan baik. Tapi kenapa kita tak menjaga alam kita sebaik mungkin? Jadi sebab itu saudara, bersyukurlah. Betul kamu tak? Bersyukurlah. Kita yang lahir di bumi seperti Malaysia tercinta ini saudara, hidup aman bahagia. Saya mengharapkan agar warga kita, mereka yang berkesempatan dengan saya, sambil-sambil itu kita menangani atau melihat, menonton bakat yang ada pada saudara Osman Habsyam. Saya rasakan beliau lebih hebat daripada pengarah filem Hollywood. Kerana simple saja ceritanya saudara, dengan pementasannya satu straightforward je. Menggambarkan suasana penghidupan di flat Seriwangi. Straight saja, tak ada gambaran. Kalau tengok Hollywood saudara, macam-macam lah, kapal terbang apa semua, tengok deep sea. Ini tidak di situ, tapi cukup untuk menggamit kita. Malahan kadang-kadang kita rasa rindu untuk menonton lagi sitcom Pimai Tang Tu. Jadi saya harap janganlah pula kita Pimai Tang Tu duduk situ juga. Bersyukurlah saudara. Jangan lupa malam nanti saya akan bersiaran bersama dengan saudara Abdullah Sani dalam live saya. Boleh dituntuni live ini juga saudara, dan kami akan membicarakan soal bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tadi pun saudara, saya sempat pergi ke Parlimen, sebab itu tak pakai baju t-shirt, saya pakai baju ini, kena pakai kod. Saudara. Dan saya mengharapkan anda semua bahagia. Kita jumpa malam nanti jam 9.30 malam di Sembang Hangat bersama Datuk Abdullah Sani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbahagia.